Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan lisan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alamna ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وجميع أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا دارين. Dan sunat menjadikan bijanu yang luas pada pihak kanannya dan yang picik mulutnya pada pihak kirinya. Ini pun sama dalam bab wuduk. Sunat menjadikan bijanu tu maknanya bekas air. Yang luas. Yang luas seperti koloh ke masalah pada pihak kanan. Seperti yang luas mulut dia. Seperti baldi yang kita bekas bijanu tu bekas pengisian air. Yang luas mulutnya pada pihak kanan. Kanannya kanan seorang yang mandi. Dan yang picik mulut seperti kendi pada pihak kirinya. Sekiranya kalau dia mandi daripada air yang ada di dalam baldi, jenis bekas air yang luas, maka sunat dia meletakkan bekas itu sebelah kanan. Sekiranya kalau dia mandi daripada umpama kendi, yang mulut dianya picik, tidak luas, maka sunatnya letak pada pihak kirinya, sebelah kiri. Supaya senang dia nak tuangkan. Sunat tu supaya lebih senang kepada untuk nak tuangkan air kat badan. Sebab kalau bekas tu luas, letak sebelah kanan, maka dia nak cebok dengan kanan. Sebab tu kalau letak sebelah kanan tu lebih senanglah untuk nak cebokkan air untuk nak tuang kat badan. Sekiranya kalau macam kendi yang mulutnya sempit, maka letak sebelah kiri. Sebab nanti dia nak pegang dengan kiri, tuang kat badan, gosok dengan tangan kanan. Sebab kalau umpama kendi itu letak sebelah kiri, nanti apabila kita nak tuang tu kita pegang kendi itu dengan tangan kanan, kita tuang kat badan, maka kita gosok dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kiri, tuang, gosok dengan tangan kanan. Jadi mana hikmat boleh disunatkan yang luas sebelah kanan, letak sebelah kanan, yang sempit mulutnya letak sebelah kiri itu untuk senang bagi kita nak tuangkan air kat badan. Dan sunat jangan minta tolong orang malaikat kerana uzur.
Dan sunat jangan minta tolong orang. Minta tolong orang yakni pada tuangan air kat badan. Pada tuangan air kat badan. Mana kita tuang sendirilah. Sunatnya begitu. Jangan minta tolong, minta bantu siapa-siapa pada mentuangkan air kat badan. Melainkan kerana uzur. Melainkan kerana ada keuzuran, kita tak kuasa nak akak air ke masalan dengan sebab tangan tu nak pegang batil tak boleh ke, atalah mana-mana keuzuran, tak dapat tidak kena ada siapa-siapa yang membantukan kita. Maka itu tak mengapa. Kalau tidaknya sunat sendiri. Seperti bagi barang yang terdulu pada wuduk. Melainkan kerana uzur, seperti bagi barang yang terdulu pada wuduk. Benda ni ada sebut dah pada bahasan wuduk dulu. Dan apabila minta tolong dengan orang yang menuang atasnya. Sekiranya kalau dia ada uzur tak mengapalah. Kalau untuk itu sekiranya kalau ada uzur tak mengapalah, maknanya tidak makruh lah dia minta tolong orang untuk tuang kat badan dia. Maka hendaklah orang yang menolong itu pihak kanannya. Sekiranya kalau dia nak minta tolong siapa-siapa tuangkan air kat badan dia, maka orang yang nak tolong tuang tu sunatnya duduk sebelah kanan bagi orang yang nak mandi. Itu maka hendaklah orang yang menolong itu yakni sunat. Maka hendaklah yakni sunat orang yang menolong itu berdiri duduk sebelah kanan bagi orang yang hendak mandi. Sekiranya kalau dia minta tolong orang lain juga, maka yang menolong tu mesti sunatnya duduk sebelah kanan bagi orang yang hendak mandi. Maklum Dan sunat meninggalkan menyapu air pada anggotanya seperti pada wuduk. Wuduk pun sama, di sini pun sama. Dan sunat meninggalkan menyapu lap air pada anggotanya, anggota seorang. Yang ni apabila selepas pada mandi, selepas pada mandi itu sunatnya jangan menyapukan, melapkan air yang ada kat badan dia. Maknanya biarkan air itu kering dengan sendiri. Biarkan air yang ada kat badan tu kering dengan sendiri. Sebagaimana ada pada wuduk. Melainkan ada darurah. Melainkan kerana uzur, kerana darurah, tak boleh kita biarkan kering sendiri dengan sebab sejuk ke masalan atau mana-mana alas, mana-mana maksud dah. Mana-mana keuzuran. Kalau basah tu nanti kita nak ada sibuk nak pergi kepada mana-mana, nanti kering tu lambat juga. Maka itu tak mengapa lah. Kalau tidaknya kita biarkan air bekas kita mandi itu, air kesan daripada mandi yang ada kat badan tu bagi dia kering dengan sendiri. Sebagaimana yang ada sebut pada bab wuduk, dalam bab wuduk pun sunat, di sini pun sunat juga. Tinggal kelap tadi. Sebab nak bagi lamu lekat air kat badan kita, sebab kita mandi itu setengah daripada ibadat. Maka air yang ada kat badan kita tu kesan daripada ibadat. Kesan daripada ibadat tu sebenarnya nak bagi lamu ada kat badan kita. Dan sunat bahawa ada air itu satu sa', yakni satu gantang. Jadi guna pada mandinya, sunatnya air itu kita guna satu sa', satu gantang. Tapi satu gantang tu bukan maksudnya betul-betul mana lebih kurang lah. Tak pastilah kita suka tu.
Sokat betul-betul satu sok, bukan gitu. Mana kalau lebih sikit atau kurang sikit tu dikirakan ke satu sok, satu gantang juga. Tapi kata sunat, kita guna air untuk mandi satu sok tu jika memadakan dia, jika cukup. Kalau orang yang badan besar, barangkalinya tak cukup. Begitu. Sebab dia katanya satu sok tu diguna untuk mandi kalau orang yang badan dia lebih kurangnya badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau badan dianya lebih kurang dengan badan Nabi Muhammad, maka dia guna satu sok. Tapi kalau lebih besar boleh jadi tak cukup. Air satu sok, satu gantang tu boleh jadi tak cukup. Sebab tu dia kait katanya sunat kita guna air pada mandi itu satu sok, satu gantang jika memadai, jika memadakan dia, jika cukup untuk nak guna satu sok tu. Kalau tak cukup, tak mengapalah. Tambah lagi. Dan air wuduk, kita guna air wuduknya satu mud, satu cupok. Dah. Itu pun, apa dia, kalau cukup. Maka diketahui daripada demikian itu tiada dihad. Itu. Tiada had baginya. Hingga jikalau kurang daripada itu. Maka diketahui daripada demikian itu, daripada sunat tadi. Sunat satu gantang pada mandi, sunat satu mud, satu cumpok pada wuduk. Diketahui daripada demikian itu, nama kita sunat tu tiada dihad, tiada had, tiada sakatan. Tiada tersakat. Tiada had, tiada tersakat baginya bagi mandi dan wuduk. Hingga jikalau kurang daripada itu. Hingga jikalau kurang daripada itu, daripada gantang, satu gantang pada mandi, satu mud, satu cumpok pada wuduk, sekalipun. Dan arti memadalah, bukan. Bukan arti itu. Rata. Hingga jikalau kurang daripada itu dan rata, memadalah. Dia, kita sekali lagi ubah sikit tadi. Maka diketahui daripada yang demikian itu daripada jikalau memada. Begitu. Bukan daripada sunat, salah. Ubah semula. Maka diketahui daripada demikian itu daripada kata jika memadakan dia. Situ. Maka diketahui daripada demikian itu daripada kata jika memadai. Jadi maknanya satu gantang untuk mandi jika memadai. Satu mud, satu cumpok untuk wuduk jika memadai. Kita boleh faham daripada kata jika memadai itu, jika memadakan dia tu, tiada had, yakni tiada sakatan. Baginya, bagi mandi dan wuduk. Hingga, ini tiada sakatan, hingga jikalau
kurang daripada itu. Daripada satu gantang pada mandi, satu mud pada wudu. Dan rata. Dah rata pada anggota. Anggota wudu artinya anggota mandi. Memadalah. Cukup. Nah. Apabila memada dan makruh melebih-lebih. Tak. Lain pula. Jadi maknanya yang maksud dia kata sunat satu gantang pada mandi, sunat satu mud pada wudu, itu ghalib-ghalib. Ghalib-ghalib orang guna pada mandi itu satu mud. Ghalib-ghalib diguna pada wudu tu apa dia? Ghalib-ghalib pada mandi tu satu sok, satu gantang. Ghalib-ghalib diguna pada wudu tu satu mud. Tetapi tengok badan seorang pula. Kecil ke besar. Lepas tu dia masalahnya dia ada bahasan panjang di sini. Masalah guna mandi satu sok. Sebab dia kira satu sok tu sebab kira dengan Nabi. Kira Nabi apabila dia mandi, dia guna air satu sok, satu gantang. Nabi kalau dia ambil wuduk, dia guna air satu mud. Lepas tu satu mud, satu cupok, satu gantang. Maka itu bukan mesti betul-betul atas jalan tahdidan, tak lebih tak kurang, bukan begitu. Bahkan satu gantang tu pun lebih kurang. Satu mud pada wuduk itu lebih kurang. Lepas tu dia ada bahas, dia kata Nabi guna satu mandi itu satu gantang sebab badan dia lebih kurang besar sakat tu. Kira dengan badan Nabi. Lagi pulanya dia kira lagi. Kulit orang pula dia tak sama. Sebab setengah orang tu kulit dianya mudah nak jadi basah. Tapi setengah orang tu jadi susah nak jadi basah. Lebih-lebih laginya kalau jarang nak mandi, kulit dia kering. Jadi apabila tuang air tu macam ginilah. Kalau kita tuang air kat kertas, lain. Tuang air kat kain tu lain. Kita tuang air kat daun keladi, lain. Begitu. Tapi kalau contohnya, kita tuang air kat daun keladi, nak bagi basah daun keladi, kena guna air banyak. Tapi kalau tuang kat kertas, air sedikit pun dah boleh membasah dan meratakan. Tu nak cerita katanya, badan orang dia tak sama, kecil besar. Badan orang tu dia tak sama dengan Nabi, kecil besar. Lagi pulanya jenis kulitnya dia tak sama pula. Lagi pulanya setengah orang tu rambut panjang, setengah orang tu rambut pendek. Maka nak meratakan air, kalau rambut pendek artinya tidak ada rambut. Orang yang tidak ada rambut, orang yang rambut pendek lebih jimat air daripada orang yang rambut panjang. Orang badan kecil, badannya kecil lebih jimat daripada orang yang badan besar. Lepas tu jenis kulit orang pun dia tak sama juga. Kulit begini, dia tengok kita pun basuh. Kalau tu kulit tumit kita, susah sikit nak basah. Sebab ada kala kita tuang tu dia air tak terlekat. Tidak memegangkan air. Dia tengok keadaan kulit orang pula. Tengok kita kalau musim panas tu kulit kita kering. Tapi kalau musim hujan tu kulit kita basah. Jadi nak jadi basah, dia tak sama tu, dia antara dua apa dia? Dua cuaca tu. Musim panas, musim hujan tu dia lain. Sebab tu dia kira panjang tu. Masalah kata guna satu gantang tu
itu tengok keadaan orang pada mandi. Dan keadaan orang pada wuduk satu mut. Itu tengok keadaan. Barangkalinya boleh jadi orang tu badan dia kecil, dia gunung, Nabi itu badan dia besar juga. Orang Arab, kita orang Melayu badan kecil sikit. Lepas tu Nabi pada zaman dia nya, Nabi rambut dia panjang. Orang kita sekarang, orang lelaki sekarang rambut pendek. Tu dia tak sama tu. Itu keadaan tu tak sama. Lepas tu kulit dia pun tak sama. Kulit Nabi kulit elok. Senang nak basah. Tapi tengok pula lah macam mana. Sebab tu dia katanya diketahui dengan kata jika memadai, jika cukup. Satu gantang kalau cukup dengan satu gantang pada mandi. Satu mud pada wuduk kalau cukup. Dengan maknanya kalau tak cukup, satu mud tak cukup, kita tuang tu dah dengan cara jemat dah. Bukan kita tuang tak kira-kiranya bukan begitu. Kita tuang pun dah jemat. Tapi satu gantang tak cukup. Maka tambah lagi. Tak mau meluputkan sunat. Tak meluputkan sunat. Tapi kalau kita katanya, kita ni selepas kena hujan. Kita selepas kena hujan. Lepas kena hujan, badan kita basah. Kemudian kita mandi. Rasanya nak bagi rata tu tak susah sangat. Bagi rata dengan air mandi, sebab badan kita dah basah ke semua, kita tuang air tak banyak pun, jadi boleh meratai dengan air mandi ini. Tapi tak mada dengan basah tengah kena hujan lah. Tak madai dengan, kalau tak ada niat. Kita kena hujan basah seluruh badan, kita masuk bilik air, kita cebokkan air, tuangkan, rasanya tak kira dengan nak sabun, tak nak sabun lah. Ini dia tak kira itu. Kalau nak sabun badan lagi, itu tak cukup lah untuk satu gantang. Jadi kalau kita katanya, kita contohnya, kita kena hujan basah kat seluruh badan, maka kita masuk bilik air, lepas tu tak pakai baju kain, telanjang, maka gunakan air itu boleh jadi tak sampai satu gantang. Maka sunat sebanyak tu. Wuduk pun demikian juga. Jadi dengan maknanya maksud di sininya satu gantang tu bukan sakatan yang mestinya begitu, orang besar pun begitu, badan besarnya begitu, orang badan kecil pun satu gantang, bukan maksud begitu. Itu mengikut tengok seorang. Sebab satu gantang tu kira dengan Nabi. Kalau orang tu lebih kurang dengan Nabi, kecil besar badan dia, rambut dia lebih kurang dengan Nabi, panjang pendek pun lebih kurang dengan Nabi, kulit dia pun lebih kurang dengan kulit badan dia tu lebih kurang dengan kulit Nabi, maka digunakan air satu gantang lah. Tapi kalau orang kecil pada tu boleh jadi tak sampai satu gantang. Maka kalau kita katanya satu gantang tu 4 cupok, maka orang ni badan dia kecil. Lagi pulanya bekas kena hujan. Kita katanya boleh dia gunakan air pada mandi tu 3 cupok saja. Maka sakat tu yang sunat pada dia. Sebanyak tu yang disunat pada dia. Begitu. Lepas tu wuduk pula. Dia boleh gunakan air pada wuduk. Tak sampai 1 mud. Contohnya orang ni tangan tidak ada. Tangan tidak ada. Kedua-dua belah tangan tu tidak ada. Jadi maknanya air untuk nak guna pada tangan tu tak diguna kan. Maka dianya basuh muka, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu itu sunat tu ada buatlah. Maka
barangkalinya tak sampai 1 mud kalau diguna dengan cara jimat. Lagi pulanya tuangan tu, kalau kita tuang dengan kendi yang mulutnya sempit, kita boleh tahu lah. Kita boleh tahu. Boleh tahu katanya jemat tu macam mana. Jadi sebab tu dia katanya, maka diketahui daripada yang demikian itu tiada dihad, tiada had, yakni tiada sakatan baginya bagi mandi dan wudu. Yakni tiada had, tiada sakatan baginya bagi mandi dan wudu, ini pada gunakan air pada mandi dan wudu. Tafsir sekali lagi ya. Bagi mandi, yakni pada gunakan air pada mandi dan pada wudu. Jikalau kurang daripada itu, kurang daripada 1 gantang pada mandi, 1 mud, 1 cumpuk pada wudu, dan rata dapat meratakan seluruh badan dan dah hasil sunat-sunat ke semua, dapat rata dan juganya dapat mengulangi 3 kali, dapat meninggalkan, memadalah. Kalau orang tu katanya 1 gantang cukup untuk apa dia? Untuk sekali rata saja. Untuk sekali meratai seluruh badan. Maka sunatnya meninggal kena tambah gunakan air lagi. Tambah tak mengapa, tak jadi makruh. Itu. Jadi maknanya kalau dia naknya jangan kita melebihi pada guna. Kalau kalau kita kata orang ni dia tak memadai dengan 1 gantang, bahkan kena guna 2 gantang contohnya. Contohnya kena guna 2 gantang. Maka kalau lebih daripada 2 gantang, maka makruhlah. Maka makruh. Kalau orang ni boleh guna 1 gantang, maka lebih pada tu makruh. Maknanya kira sakat katanya memadai untuk kita nak guna. Kira katanya dah rata, maka kita nak buat sunat lagi, nak meninggalkan lagi. Maka sekiranya kalau kena guna lebih pada 1 sok pun tak mengapa. Tak jadi makruh. Tak jadi makruh. Itu maksudnya nak begitu. Maka tengok keadaan seorang. Kalau memada di segantang, maka lebih tu makruh lah. Dan makruh berlebih-lebih pada menyucurkan air. Jadi kita contohnya kalau tuang dengan bekas yang halus, yang kecil, dia boleh menjimatkan air. Kalau bekas yang kita guna untuk buat tuang tu yang besar, seperti batil yang besar masalah, dia barangkalinya separuh, setengah air tu kena kat badan, setengah laginya tak kena kat badan. Itu jadi kena air banyak tu. Jadi itulah sebab kena guna air yang banyak untuk nak mandi, nak apa. Sebab tu kalau kita nak tuang tu guna cebok jadi sikit. Cebok jadi sikit, bekas yang kita cebok tu batil ke gayung ke tak jadi besar sangat, dia boleh menjimatkan. Jadi mana air yang kita cebok, kita tuang betul-betul kena kat badan, tak kena kat luar badan. Turun di atas badan, tak turun di luar badan. Maka itu boleh menjimatkan. Dan demikian lagi sunat bagi perempuan yang haid, yakni yang mandi daripada haid dan nifas. Dan sunat bagi perempuan, ini untuk orang perempuan ya, untuk orang perempuan yang mandi daripada haid dan mandi daripada nifas. Itu kemudian daripada mandinya, jadi kemudian daripada sudah mandi. Kemudian daripada mandinya, kemudian daripada sudah mandinya, mandi orang perempuan yang haid dan nifas, mengiringkan ia bekas darahnya, mengiringkan
ia bekas darah dengan kasturi. Seperti dibubuh, dicomot, kasturi itu pada kapas dan dimasuknya dan dimasukkannya akan dia ke dalam faraj. Jadi dia katanya sunat selepas pada mandi itu, mandi daripada haid dan nifas, sunat bagi orang perempuan tu selepas pada mandi mengiringkan ia bekas darah, yang di mananya membersih, mengharumkan tempat bekas darah tu. Dengan kasturi, mengiringkan, maknanya letak kat bekas darah tu, bekas jalan keluar darah, letakkan tempat jalan keluar darah tu dengan kasturi. Kasturi ini satu jenis bauan, seperti, jadi cara nak buatnya begini, dibubuhkannya seorang, ia perempuan tadi, kasturi itu pada kapas. Ambil kasturi, letak kat kapas. Kemudian dan dimasukkannya ke kapas kasturi tadi akan dan dimasukkannya orang perempuan tadi, akan kapas kasturi tadi ke dalam faradnya. Masuk situ, sekadar lekatlah, sekadar masuk di situ dan dia tak terjatuh, tak gugur. Masuk kepada dalam farad, maknanya tempat keluar darah. Tapi tak mesti dalam sangatlah, sekadar katanya letak tu dia tidak gugur. Ke dalam farad pada tempat yang wajib membasuh, daripada farad, bukan masuk dalam sangatlah. Kira katanya tempat yang wajib kena basuh ketika mandi, letak kat situ. Maknanya bukan Allah masuk ke dalam tu, bukan dia. Letak pada tempat yang wajib kena basuh kalau dia nak mandi. Bukan masuk ke dalam tu, tidaklah. Mudah katanya letak kat mulut tu sajalah. Begitu. Kerana disuruh, sebab sunatnya, kerana disuruh akan yang dimakan itu oleh Nabi SAW. Sebab apa boleh kata sunat buat begitu? Sebab Nabi ada suruh isterinya buat begitu. Maka sunat muakkad. Buat begitunya sunat muakkad. Bukan sunat biasa tu, sunat muakkad. Maka makruh meninggalkan dia. Sekiranya kalau tak buat begitu adalah hukumnya makruh. Selepas pada mandi tak letak kasturi kat situ, maka hukumnya makruh. Kalau bolehnya, tapi dia kata tadi letak kasturi pada kapas, itu tak mesti guna kapas. Kalau jenis sekarangnya, dia kalau jenis bauan kasturi itu jenis berdebu, dia kena letak kat kapas lah. Tapi kalau jenis minyak, dia comor saja. Tak mesti guna kat kapas, comor saja. Tapi kalau tak boleh nak comor begitu, tak lekat, malaikat kena guna kapas, gunalah kapas. Tapi kalau jenis minyak, maka tak payah kita, tak payah kita guna kapas. Maka buat begitunya ialah sunat muakkad. Dan maka makruh apabila kata sunat tu sunat muakkad, kalau tinggal tak buat tu memanglah hukum dianya makruh. Maka makruh meninggalkan dia. Kemudian hikmat.
hikmat dia suruhkan buat begitunya kerana membaikkan bagi tempatnya, tempat dah keluar darah tu. Untuk nak membaikkan bagi tempat keluar darah tu, jalan tu lah, jalan keluar darah tu untuk letakkan kasturi tadi, dia ada faedah dianya untuk nak membaikkan tempat itu. Baik tu nak jadi elok lah. Dan mengharumkan dia, memanglah kasturi harum. Dan lagi menyegerakan bagi bunting mengandung. Jadi maknanya kalau dijemuk sekali lagi, jadi maknanya mudah nak mengandung. Setengah-setengah orang tu nak boleh mengandung tu susah juga. Tapi ini setengah daripada khasiat dia. Mudah nak mengandung. Itu maknanya lagi menyegerakan bagi mengandung. Jadi senang nak mengandung lah. Mana nak lekat tu, apabila dijemuk tu senang nak lekat. Dan jika tiada dapat kasturi, dan sekiranya kalau dia tu tak ada kasturi. Sebab kasturi itu satu jenis bauan. Jangan terjemuh kasturi bauan-bauan minyak-minyak bau. Bukan begitu. Ia satu jenis. Jadi mana kalau ada kasturi yang lain tak payah gunalah. Guna kasturi itu nombor satunya. Maka sekiranya dan jika tiada dapat kasturi, tak ada kasturi. Macam sekarang susah nak dapat tu. Maka barang bau-bauan, maka barang maknanya mana-mana jenis bauan. Asalkan benda tu bau harum, boleh nak guna. Minyak-minyak bau mana-mana sekalipun boleh nak guna ganti. Maka jika tiada, kalau tidak ada jenis benda bauan, tidak ada, maka tanah lumpur boleh diguna. Guna pula untuk nak ganti bauan tu ialah tanah lumpur. Cuma sikit kat situ. Maka jika tiada, maka air. Selepas pada mandi tu, basuhkan air kat situ. Memadalah pada hilang makruhnya. Bukan hilang keruh. Pada hilang makruhnya. Betul kan? Memadalah pada hilang makruhnya. Tambah mim. Tambah mim belum pada kaf jadilah. Makruh. Tambah mim sebelum pada kaf. Jadi. Maka memadalah gunakan air sekiranya kalau tidak ada lupu ke tak ada. Misalnya kita kata orang ni dia mandi atau mandi nifas tu ketika dia tu di atas kapal laut. Mandi tu di atas kapal laut, jauh lagi nak sampai ke darat. Kemudian tidak ada kat dia tu mana-mana jenis bauan tu tidak ada. Maka guna air tawar. Guna air tawar lah pulaknya. Ganti daripada lumpur. Tanah lumpur tadi. Untuk nak supaya tak jadi makruh pada tinggal. Maka memadalah pada hilang makruhnya meninggalkan dia. Itu tadi. Maka sunat muakkad, maka makruh meninggalkan dia. Itu. Yang tadi dia katanya maka sunat muakkad, maka makruh meninggalkan dia. Maka kalau tak ada kasturi, carilah mana-mana minyak bau ke masalah benda-benda yang bau, letak kat situ. Guna air mawar ke masalah yang bau harum, bedak yang bau harum ke masalah. Bagi ada
jenis-jenis benda yang bau harum. Maka sekiranya kalau tidak ada berjenis benda yang bau harum, mana-mana sekarang senang sangat nak dapat. Kalau tak ada, maka guna tanah lumpur. Cuma kat situ. Kita basahkan sikit. Tanah lumpur memanglah dia basah dah. Kalau tak basah, tak panggil lumpur pula. Maka jika tiada, yakni tiada tanah lumpur, maka menggunakan air, memanglah dia dah basah sebab mandi. Tapi untuk nak gantikan daripada kasturi, diganti pada minyak bau, ganti pada lumpur tu, kita guna air pula, basahkan kat situ. Gunakan air tu, maka yang ganti tadi tu memadalah pada hilang makruhnya, makruh meninggalkan dia tadi. Sekurang-kurangnya gunakan air untuk untuk tidak jatuh dalam makruh meninggalkan tadi. Dan tempat ditaruhkan kasturi ini, dan masalah sunat ditaruhkan kasturi dan lain-lain lagi. Dan tempat yang ni masalah kata, dan tempat yang ni masalah sunat ditaruhkan kasturi, atau kalau tidak ada kasturi mana-mana bagai bawan, jika perempuan itu tiada di dalam iddah wafat suami, iddah mati suami. Tapi kalau maknanya kalau tengok, dan tiada wajib dan tiada ihram dengan haji atau umrah. Ihram, yakni ihram dengan haji atau umrah. Itu kata sunat tadi. Katanya sunat bagi orang perempuan selepas pada mandi daripada haid dan nifas, dia letakkan kasturi. Kalau tak ada kasturi, ganti dengan mana-mana jenis bawan. Atau kalau tak ada jenis tu, tak ada jenis bawan, ganti dengan tanah lumpur. Kalau tak ada, gantikan dengan air. Maka sekiranya kalau guna kasturi, kalau masalah guna kasturi saja, kasturi dan bawang tu. Kalau tanah tak mengapalah. Air tak mengapalah. Dan tempat ditaruhkan kasturi, ini tempat sunat ditaruhkan kasturi tu pada tempat jalan darah dia tu. Jika perempuan itu tiada dalam iddah wafat, jadi iddah mati suami, dan tiada ihram, yakni tiada ihram dengan haji dan umrah. Tengok. Maka jika ada ia perempuan tu di dalam iddah mati suami, atau ihram dengan haji atau umrah, duduk dalam ihram sekarang, maka haram menaruhkan kasturi dan bauan. Itu makruh, itu haram lah. Tapi guna tanah tak mengapa, ganti dengan tanah lah. Atau ganti dengan air lah, sebab tanah tak masuk dalam larangan, sebab tanah tak berbau. Tidak ada bauan yang harum, boleh nak guna. Begitu. Maka haram menaruhkan kasturi dan bau-bauan. Itu makruh, itu haram lah. Sebab, tengok. Sebabnya, kalau dalam iddah wafat suami, dia duduk dalam masa ihdad. Tak boleh pakai, tak boleh berhias, tak boleh pakai benda-benda bauan yang harum. Dan dalam ihram pun diharampakan pakai guna benda-benda jenis bauan. Dan wajib fidyah. Dan wajib fidyah bagi yang ihram. Sekiranya kalau orang perempuan tu, kalau selepas pada mandi haid dan nifas, dia letakkan kat situ kasturi atau bau-bauan, maka wajib kena bayar fidyah, sebab mengerjakan perkara jadi larang pada masa ihram, ialah memakaikan bauan. Jadi maknanya tak payah buatlah. Maka ganti dengan tanah, ganti dengan air lah. Sebab masa dua-dua ketika, dua kelakuan tadi tu diharamkan bagi orang perempuan
pakai segala jenis bauan. Begitulah. Dan dia makin lagi sunat membaca 2 syahadah pada kesudahan mandi. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Katanya dan demikian lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.